Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 6 akan membentangkan poster Easy Binding untuk menyiapkan tugasan di dalam subjek reka bentuk industri. Sebelum kita bermula, saya akan memperkenalkan ahli-ahli Kumpulan 6 iaitu saya, Ahmad Hakimi bin Hasbullah bernombor matrik CB 210229. Seterusnya rakan saya Muhammad Naim bin Abdul Hakim bernombor matrik CB 210219. Seterusnya saudari Nurhani Sufi bin Nur Khalid bernombor matrik CB 210245. Seterusnya saudari Nur Fatihah binti Abdullah bernombor matrik CB 210246. Seterusnya saudari Nur Jannah binti Shahabuddin bernombor matrik CB 210194. Dan yang terakhir, saudari Nur Syuhada binti Muhammad Zain bernombor matrik CB 210070. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Efri kerana telah memberi tunjuk ajar sepanjang semester ini. Tidak lupa juga kepada pihak IKS kerana sudi bekerjasama dengan kami dan juga semua rakan seperjuangan dalam menjayakan projek inovasi ini. Semoga Tuhan saja yang dapat membalas jasa baik anda semua. Terima kasih. Laporan ini disediakan adalah untuk memaparkan hasil kerja pembentukan inovasi produk kumpulan pada sebuah industri kecil IKS yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Tugasan ini merupakan tugasan wajib bagi kursus BBP 30102 Reka Bentuk Industri pada semester ini. Kumpulan 6 telah memilih kedai mencetak yang bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, dan kedai tersebut diusahakan sendiri oleh sebuah keluarga yang diberi nama MM Zain Trading Enterprise yang bertempat di Kuala Lumpur. Berikut merupakan poster Easy Binding. Seterusnya, untuk penyertaan masalah, kami telah melakukan sesi temu bual secara atas talian dengan pihak IKS iaitu MM Zain Trading Sinan Berhad. Kami juga telah memberikan borang soal selidik kepada mereka. Terdapat 3 masalah yang telah dikenal pasti iaitu yang pertama ialah pihak IKS mengalami masalah atau kesukaran semasa melakukan kerja mengikat iaitu binding menggunakan pelekat iaitu tape secara konvensional. Masalah yang kedua pula ialah proses kerja mengikat iaitu binding mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Dan masalah yang terakhir ialah proses kerja mengikat iaitu binding memerlukan kemahiran dan ketakasan yang tinggi jika menggunakan cara konvensional. Dalam menjalankan produk inovasi ini, kami telah melalui 5 fasa untuk merealisasikan pembentukan reka bentuk inovasi Easy Binding. Yang pertama adalah fasa permulaan. Fasa ini melibatkan pemilihan idea atau keperluan yang akan dilaksanakan, seperti menilai potensi kejayaan sesuatu objek ataupun projek dan membuat kajian kebolehlassanaan. Pada peringkat fasa ini, keputusan akan dibuat sama ada boleh meneruskan ataupun tidak. Seterusnya adalah fasa perancangan. Dalam fasa ini, pembangunan plan terperinci untuk pelaksanaan projek terlibat. Aktiviti termasuk mentakrifkan objektif projek, penjadual peruntukan sumber, penentuan belanjawan dan mengenal pasti kemungkinan risiko kepada projek. Seterusnya adalah fasa pelaksanaan. Fasa ini melibatkan proses pelaksanaan aktiviti yang dirancang dalam fasa perancangan. Projek ini akan dilaksanakan mengikut jadual waktu yang ditetapkan dan sumber akan digunakan dengan cekap. Jurutera dan pihak berkepentingan akan melaksanakan tanggungjawab mereka untuk menghasilkan hasil projek yang diingini. Jadi samping itu adalah fasa kawalan dan pemantauan. Pada peringkat fasa ini, melibatkan pemerhatian dan penyeliaan pembangunan projek. Kemajuan projek dan risiko kegagalan akan dinilai dengan kerap. Jika terdapat sebarang masalah atau tersasar, tindakan pembetulan akan diambil untuk mengembalikan projek ke landasan yang betul.
Akhir sekali adalah fasa penutup. Fasa ini termasuk kesimpulan rasmi projek selepas semua usaha telah selesai dibuat. Baiklah, seterusnya adalah kaedah perancangan mesin easy binding. Pada fasa pertama iaitu mula, kumpulan kami telah melakukan perbincangan bersama pihak IKS iaitu Zen Trending secara atas talian dan pihak IKS tersebut telah menyatakan masalah yang mereka hadapi ketika melakukan proses binding. Pada fasa kedua iaitu pengumpulan data, kumpulan kami telah membuat pengumpulan data dengan dua cara iaitu yang pertama adalah temu bual bersama IKS secara atas talian menggunakan platform Google Meet dan juga cara yang kedua adalah dengan membuat soal selidik menggunakan platform Google Form. Pada fasa yang ketiga iaitu fasa pemilihan reka bentuk, sebuah reka bentuk produk ataupun mesin telah dirancang mengikut kesesuaian di tempat IKS yang dengan mengambil kira faktor-faktor lain. Pada fasa seterusnya adalah lakaran 3D dalam SketchUp. Dalam fasa ini, sebuah ukiran lakaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SketchUp bagi menampakkan gambaran produk secara jelas. Seterusnya adalah fasa penentuan bahan iaitu di mana pada fasa ini bahan-bahan dipilih bersesuaian dengan produk atau mesin yang ingin dihasilkan dengan mengambil kira kos bahan. Seterusnya, pada fasa analisis dan simulasi pula, kumpulan kami telah menunjukkan hasil produk kepada pihak IKS iaitu MMZ Trending dan juga kepada pihak pakar iaitu seperti syarikat dalam bidang yang sama dengan bidang pihak IKS. Seterusnya, responden dan maklum balas daripada pihak IKS iaitu MMZ Trending dan juga pakar direkod secara soal sidik bertulis. Dan akhir sekali adalah fasa selesai di mana proses yang terakhir adalah proses yang amat penting iaitu mengumpul respon dan maklum balas daripada pihak IKS dan juga pihak pakar yang berada dalam bidang yang sama. Seterusnya kita ke bahagian perbandingan dan juga lukisan. Untuk perbandingan kaedah asal, IKS menggunakan kaedah konvensional iaitu menggunakan peralatan-peralatan biasa digunakan di kedai-kedai printing. Daripada itu, kami cuba menyelesaikan masalah IKS ini dengan memberikan idea terhadap pembinaan sebuah inovasi. Setelah dipilih, kami terjemahkan idea ini ke dalam bentuk lukisan dua dimensi menggunakan AutoCAD. Dari situ, kami melukis dengan lebih detail terhadap setiap komponen dan juga bahagian yang digunakan dalam pembinaan inovasi ini. Setelah beberapa kali membuat amendment, maka akhirnya terjadilah inovasi easy binding ini. Kemudian kami menterjemahkan lukisan dua dimensi ini ke dalam bentuk 3 dimensi menggunakan SketchUp. Seperti yang anda dapat lihat pada bahagian kanan slide ini adalah gambaran 3 dimensi bagi produk easy binding melalui lukisan 2 dimensi tadi. Setelah itu, kami akan pecahkan setiap komponen ini untuk mendapatkan gambaran 3D bagi setiap komponen. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan perbincangan dan hasil kajian. Okey, pada bahagian perbincangan dapat dilihat pada paparan ini bahawa terdapat 2 bahagian soalan yang telah diajukan kepada pihak IKS berkaitan produk easy binding yang telah direka bentuk. Kami telah berbincang berkaitan kebolehfungsian produk easy binding berdasarkan reka bentuk yang telah dicipta. Jadi, pelbagai inisiatif telah diambil untuk memastikan easy binding mempunyai kebolehfungsian yang baik. Seterusnya adalah berkaitan bahan pada easy binding. Okey, pemilihan bahan adalah sesuai seperti yang telah dirancang, di mana kriteria pemilihan bahan adalah bergantung kepada 2 perkara.
Perkara tersebut adalah yang pertama adalah keselamatan dan yang kedua adalah mudah untuk didapati. Jadi, berdasarkan perbincangan tersebut, kami telah hasilkan kesahan bagi pihak IKS untuk menjawab dan memberi pandangan. Hasil daripada itu, di sini dapat kita lihat bahawa beberapa kesimpulan telah kami dapati. Yang pertama adalah easy binding ia memudahkan kerja mengikat kertas dengan menggunakan pelekat. Seterusnya adalah easy binding ia mampu mempercepatkan tempoh masa mengikat kertas menggunakan pelekat. Selain daripada itu, easy binding ia mempunyai bahan yang selamat dan mudah untuk didapati, dan akhir sekali adalah reka bentuk easy binding adalah mesra pengguna. Kesimpulan keseluruhan berkaitan dengan projek yang dijalankan ialah di mana projek inovasi ini mendapat persetujuan dan sokongan daripada pihak IKS. Mereka memberikan respon dan pandangan yang positif dalam idea inovasi, penggunaan bahan serta proses kerja dalam easy binding ini. Di samping itu, kami berjaya mengawal setiap fasa daripada fasa permulaan sehingga fasa penutup di mana setiap ahli kumpulan berjaya memberikan sepenuh kerjasama dalam membuat setiap perkara secara terperinci dan mengambil maklum setiap yang disampaikan dan diperkatakan oleh pensyarah untuk mendapatkan projek yang baik.